وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatankuasa Surau, sidang jemaah muslimin, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa sebut muslimin muslimat, tak nampak bunga-bunga malam ni ya. Kumbang belaka. Itu satu. Yang keduanya, alhamdulillah ya, kita duduk jarak-jarak ni, kuliah ni baguslah ya. Satu surau, satu masjid saya pergi, bila habis sembahyang maghrib nak kuliah maghrib, depan tu tak ada orang, semua pakat duduk tepi tu, dinding belakang. Ni masa ni lah, baru minggu sudah, kata lagu mana kan, tak ada kak, tak ada. Yalah pasal situ kawasan orang bencin kan, orang tak kerja, dia duduk kawasan tu, jadi macam duduk satu rumah lah. Macam duduk satu rumah, kita tak ada lah social distancing ni kan, satu kawasan tu kan. Jadi tak apa lah ya. Nak ceritanya cari dinding juga Sampai satu surau tu dia buat satu bancian. Oleh kerana dah lama dah 3 bulan 4 bulan tak kuliah ni, dia buat bancian. Ustaz mana nak dikekalkan, ustaz mana kita nak berhentikan. Dan antara soalan bancian tu yang saya dapat iaitu mood jemaah tu, mood jemaah yang dengar kuliah tu, mood jemaah yang dengar kuliah tu. Jadi saya komen lah soalan tu, saya kata mood ustaz ni bergantung kepada jemaah juga. Kalau jemaah duduk dinding belakang, ustaz datang nak mengajar, tak jadi. Dia slow je kan. Tapi kalau jemaah pakat rasa nak mengaji kan, duduk depan kan, ustaz biasanya dia lain sikit. Ya. Jadi sekarang ni mood ustaz tu bergantung kepada mood jemaah. Mood jemaah bergantung kepada style ustaz tu pula. Jadi dia cerita telur dengan ayam lah, mana dulu. Mana dulu kan ya? Mana tu telur dulu ke ayam dulu ke? Kita nak kira mood ustaz penceramah tu ke, kita nak kira mood jemaah tu dulu payah juga kita nak selesai tu kan. Tak apa lah ya. Baik, kita nak sambung sikit malam ni fiqh. Sebelum nak masuk fiqh tu, saya nak bicara satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal salat berjamaah. Hadis pasal salat berjamaah ya. Iaitu hadis menyatakan salat berjamaah lebih afdal daripada solat tidak berjamaah dengan 25 darjat. Ya, 25 darjat. Satu lagi riwayat dengan 27 darjat. Ya, kita dah tahu dah ni, yang datang sembahyang berjamaah ni tahu dah. Hadis 25 darjat, hadis 27 darjat. Cuma kita nak dalamkan sikit hadis. Kenapa riwayat hadis menyatakan 25 darjat, mengapa ada 27 darjat? Ya. Maka para ulama mentafsirkan dua hadis ni. Kenapa ada hadis kata 25, kenapa 27? Sebahagian ulama berpendapat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula bersabda 25 darjat. Ya, 25, bukan 25%. 3 Abdul 25 darjat. 25 kali ganda. Semayang berjamaah pahalanya mula-mula Nabi kata 25 darjat berbanding salat tidak berjamaah. Kemudian Nabi bagi tahu pahala solat berjamaah 27 darjat. So ada perubahan daripada 25 menjadi 27. 25 jadi 27. Barangkali Nabi berubah tu kerana ada wahyu baru. Kan Nabi tidak bercakap melainkan wahyu. Mula-mula Nabi bagi tahu 25, kemudian Nabi bercakap 27. Perubahan tu berlaku.
Itu pendapat sebahagian ulama. Jadi tengok hadis kena 25, 27. Kata sebahagian ulama, mula-mula Nabi kata 25, kemudian Nabi kata 27 darjat. Manakala sebahagian ulama menyatakan semayang 25 darjat itu, semayang berjamaah 25 darjat untuk semayang sirriyah, semayang perlahan, semayang senyap. Semayang apa? Zuhur dan asar. Zuhur asar 25 darjat. Zuhur asar 25 darjat. Manakala semayang jahriyah, semayang bacaan kuat, dapat 27. Maghrib, Isyak dan subuh. Barangkali saya andaikan kerana bacaan kuat. Jadi bacaan kuat tu penat sikit tu imam tu barangkali 27. Barangkali. Ini andaian saya lah. Kenapa ulama kata semayang senyap 25 darjat? Ini tak ada hadis. Hadis kata 25 dengan 7. Ulama kaji kenapa 25 27? Mula-mula pasal Nabi cakap 25 kemudian Nabi cakap 27. Sebahagian ulama kata. Jadi sebahagian ulama kata yang 25 darjat semayang senyap zuhur asar, yang 27 semayang bacaan kuat maghrib, isyak dan subuh. Cuma persoalan timbul, kalau semayang maghrib tu imam baca pelan, dapat 25 ke 27? Yang tu wallahu a'lam. Tu imam baca. Zuhur pula tu imam baca kuat, 25. Kan, wallahu a'lam. Jadi tak apalah, maksud saya tak apalah 25 ke 27 pun tak ada masalah, pasal beza tak banyak pun beza 2 darjat je, tak apalah. Dapat 25 pun tak apa, 27. Cuma tafsiran ulama. Kalaulah Nabi kata semayang berjamaah 2 darjat, kemudian Nabi kata semayang berjamaah 25. Beza berapa? 23. Tu banyak tu. Yang tu kita kena muskil. Kalau dapat 2 letih lah. Ni dapat 25, kawan ni dapat 27, tak apalah. Kadang-kadang kita dapat 27, kadang-kadang kita dapat 25. Ini tafsiran para ulama. Satu lagi, huraian para ulama. Adakah semata-mata kita semayang berjamaah akan dapat 25 darjat? Soalan dia, adakah semata-mata kita salat berjamaah akan dapat gandaan pahala 25 darjat? Kata ulama hadis, antaranya Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Nama ni jarang dengar. Imam Ibn Battal, dia ulama hadis, salah seorang ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Maknanya dia bukan calang-calang lah. Dia memang hebat lah dalam bidang hadis. Imam Ibn Battal, kerana apa? Kerana dia mensyarahkan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni kitab hadis yang tinggi lah. Tinggi nilai dia, cara nak faham dia tu, seni dia tinggi. Tinggi. Jadi kalau datang ustaz mengajar tu terjemah aja sebiji-sebiji, kan? Itu dia belum sampai tahap tu, belum sampai. Kalau mengajar Sahih Bukhari, dia ada seni dia. Sebab itu ulama-ulama hadis mula-mula mengajar tak mengajar Sahih Bukhari. Dia mengajar kitab bawah dulu. Kitab rendah naik tinggi-tinggi. Last sekali barulah dia mengajar Sahih Bukhari. Oleh itu kalau balik cek tengok Syekhul Hadis di Debondi, India tu, tempat pengajian hadis Debondi, yang Syekhul Hadis, Syekh hadis dia tu, gelaran Syekhul Hadis itu untuk ulama yang mengajar Sahih Bukhari. Kalau mengajar Sunan Tirmizi sekitar dia belum lagi, belum diberi gelaran Syekhul Hadis, belum diberi gelaran Mahaguru hadis. Bila dia mengajar Sahih Bukhari, barulah diberi gelaran Syekhul Hadis. Maknanya tinggi. Jadi Imam Ibn Battal mensyarahkan Sahih Bukhari. Syarahkan Sahih mana? Dia ulama terbilang dalam bidang hadis. Maka Imam Ibn Battal
berpendapat bahawa nak dapat fadilat 25 tu atau 27 bukan semata-mata solat berjamaah. Bukan semata-mata solat berjamaah, tetapi kena melaksanakan 25 perkara baru dapat 25 darjat. Apa dia 25 tu? Rukun semayang 13? Bukan. Ada lain, benda lain. 25 perkara yang perlu buat. Saya nak sebut sebahagian. Sebahagian yang mudah lah. Yang mudah. Yang pertama, nak dapat 25 darjat. Ijabatul muadzini. Jawab azan. Jawab azan tu kira satu dah. Mula-mula sekali. Jawab azan. Maknanya Bilal Allahu Akbar, kita Allah Akbar. Bilal kata hayya 'alas salah, jawab la haula. Jawab tu jawab. Jawab tu dapat 1/25. Makna list tu 1/25 jawab. Kalau tak jawab tak dapatlah satu tu. Masa azan maghrib kita duduk dalam bilik air baru mandi. Azan dengan qomat 10 minit. Sempatlah kita mandi nak datang surau. Tak jawablah kan? Buka ayat pun tak jawab. Tak jawab. Bila tak jawab, potong 1/25. Berat ni. Aduh, berat ni. Saja saya nak pergi yang berat dulu malam ni. Kan? Tak puas hati tu, tak puas hati. Qomat maksudnya? Baik. Satu jawab azan. Saya 1/25. Yang kedua, ijabatul iqamah. Jawab qomat 1/25 lagi. Tambah sendirilah. Jawab qomat 1/25. Ijabatul iqamah. Disebut sini nombor 9. Jadi jawab pertama, susunan dia, jawab azan. Yang kedua, tabkir ilaiha. Datang awal untuk solat berjamaah. Datang awal. Ni PKP ni datang awal lah tak? 7.20 dah duduk legak dah tunggu. Dah masuk dah. Okey lah tu awal tu. Awal. Dapatlah pahala tu. Pahala. Saya nak pergi kuliah maghrib pun lalu depan surau tu 7.15, 10 minit, 20 minit lagi nak maghrib. Tengok ada dah duduk diri depan surau kawasan tu. Awal dah tengok awal. Sat pergi surau kunci. Okey. Itu datang awal, ya. Yang ketiga, yang qomat tu yang 9 tadi. Tak apalah, pasal Haji tanya yang qomat tu. Saya tadi tak sebut 25. Saya nak sebut sebahagian yang ada yang benda yang tak perlu kita buat pun. Yang ketiga, wal masyu ilal masjid bis sakinah. Datang ke masjid berjalan kaki dengan tenang. Jalan kaki. Kereta banyak susun tu tak kira. Tak kira. Daripada kereta berjalan kaki, tu kira. Daripada rumah naik kereta, naik motor, tak kira. Dia kira berjalan kaki. Aduh, cik. Makin jauh sikit lah. Jangan makin dekat, makin jauh sikit. Lepas tu berjalan pusing jauh sikit jalan. Jauh sikit. Ini pagar satu je buka bagus lah kan. Orang parkir sana dia kena main ni. Berjalan lagi. Jadi sini tuan-tuan, kita boleh bantah pandangan Imam Ibn Battal ni. Jalan kaki. Dia tak sebut motor, dia tak sebut kereta. Kita boleh bantah. Pasal zaman dia motor kereta tak ada. Dia tak sebutlah. Tapi kalau kita bantah macam tu, kita kata zaman Imam Ibn Battal motor kereta tak ada. Kenapa dia tak sebut keldai? Dia sebut berjalan kaki je. Dia tak sebut keldai. Kalau kita berjalan kaki atau naik keldai, pahala dia sama, dapat pahala. Tak, dia kata berjalan kaki je. Jadi maksudnya naik kenderaan, unta, kuda, keldai, motor, kereta, tak dapat 1/25. Potong. Ni parking jauh sikit lah. Allah SWT. Penat ni, berat ni.
Bukankah ada hadis? Bukankah ada hadis seorang sahabat rumah dia jauh pada masjid Nabi kan? Rumah dia jauh pada masjid Nabi. Barangkali Imam bin Battal dia ambil pada hadis ni. Dia tak sebut sini. Cuma saya agak. Ya. Ada hadis seorang sahabat rumah dia jauh pada masjid Nabi. Tapi dia berjalan kaki ke masjid Nabi sembahyang berjamaah. Nak boleh kata tiap-tiap waktu tu mungkin ataupun sokmo-sokmo lah. Selalu ada. Selalu. Walaupun rumah dia jauh, dia tetap jalan kaki ke masjid Nabi. Sembahyang berjamaah di masjid Nabi. Maka para sahabat tengok seorang sahabat ni datang masjid Nabi, rumah dia jauh. Maka para sahabat mencadangkan, buatlah satu rumah tepi masjid Nabi. Ada tanah-tanah kosong tu buatlah kan. Sahabat ni tak mau. Dia suka rumah dia jauh daripada masjid Nabi. Dia suka rumah dia jauh pada masjid Nabi sebab dia boleh datang sembahyang berjamaah. Pelik sahabat ni. Kita kalau dekat lah senang kan. Kalau jauh susah sikit. Sebab itu kita suka rumah kita jauh pada surau masjid. Pasal tak payah datang. Datanglah 3 hari sekali, 4 hari sekali. Bukan orang surau tahu pun. Rumah kita orang tak lalu, jalan mati orang tak lalu rumah kita tu. Jadi kalau rumah kita dekat dengan surau, orang lalu lalang rumah depan rumah kita nak pergi surau. Orang tengok kereta ada, motor ada, tapi tak nampak surau. 4 hari sekali baru nampak. Orang tanya, gimana tak nampak? Outstation. Tapi kereta ada. Tak boleh nak kelentong. Jadi kalau rumah kita jauh pada masjid, jauh pada surau, datanglah 4 hari sekali, 5 hari sekali. Orang tengok baru nampak, outstation. Balik pun 4 isyak baru sampai rumah balik. Tak tempat nak sembahyang. Lepas subuh tak datang. Sebelum subuh keluar kerja lah. Boleh kelentong. Jadi kita suka. Sebahagian kita suka rumah kita jauh pasal boleh datang sekali-sekala ke masjid, ke surau. Tapi sahabat ni dia, iman dia begitu kuat. Dia suka rumah dia jauh kerana dia nak datang selalu ke masjid Nabi. Baik, jadi cadangan para sahabat supaya buat masjid, buat rumah tepi masjid Nabi itu dia tak mau. Maka para sahabat mencadangkan supaya dia beli keldai. Keldai kalau tak salah tu. Beli kenderaan lah, keldai atau kuda lah. Untuk dia tunggang ke masjid. Kenderaan lah. Sahabat ni tak mau. Dia suka berjalan kaki. Walaupun rumah dia jauh. Suka berjalan. Maka Nabi menyatakan untuk sahabat ni, kerana dia berjalan kaki, rumah dia jauh, Allah angkat darjat dia dengan setiap langkah dia. Allah hapuskan dosa dengan setiap langkah dia. Angkat darjat satu dan dihapuskan satu dosa dengan satu langkah tu je. Sinilah barangkali Imam Ibn Battal dia tengok hadis ni, dia menyatakan nak dapat fadilat 25 tu, salah satunya ialah berjalan kaki ke masjid surau. Allahumma salli. Satu langkah diangkat satu darjat dan dihapus satu kesalahan. Itu pahala lah. Kesihatan baguslah kita berjalan kaki kan. Jalan kaki subuh datang 500 langkah. Balik 500 langkah dapat dah 1000. Kan 4 waktu kita datang maghrib tak balik. Dah dapat 4000 dah. Lagi 6000 lagi nak cukup 10000. Okey tu. Sambil-sambil je. Baik, yang keempat nak dapat fadilat 25 tu, dukhulul masjidi da'iyan, masuk masjid surau dalam keadaan berdoa. Allah maghfir, Allah maftah li abwaab rahmatik. Sempatlah kita baca. Kalau tak ada doa, ada doa. Kalau kita boleh tulis atau beli pelekat tu, kan? Pintu masuk. Senang je orang tak payah ni. Orang ingat. Kadang dah hafal dah tapi tak teringat. Bila tengok, baca doa. Kan, bila nak keluar tu, tepi pintu tulis doa keluar. Kan, doa keluar surau, keluar masjid. Senang. Kita amalan itu tu jadi senang. Jadi bila datang awal, senanglah baca doa. Bila datang lambat, tak baca dah. Masa nak kerja tu imam. Hilanglah fadilat. Satu dah.
Kan? Tak kira dah kaki kanan ke kaki kiri, tak kira dah. Jangan tengok tu imam sempat dah ni bagi sebelum tu imam bagi salam. Itu dia datang awal tu dia lebih banyak, dia boleh buat banyak perkara kalau dia datang awal. Yang kelima, salatut tahiyyati, sembahyang tahiyatul masjid. Dia masuk. Mana sebelum azan dah. Sebelum azan datang dah. Kan? Yang keenam, intizarul jamaah, tunggu jamaah. Menunggu jamaah. Yang ketujuh, salatul malaikati alaihi wastighfaruhum lahum. Malaikat selawat ke atas orang ni. Dia datang awal, dia masuk, baca doa, duduk dalam masjid surau. Malaikat doa supaya Allah ampunkan dosa dia. Dapatlah satu lagi, 1/25. Jadi nak dapat selawat daripada malaikat, doa daripada malaikat. Yang ke-8, syahadatuhum lah, malaikat menyaksikan bagi orang ni. Kalau kita datang awal apa semua ni, malaikat jadi saksi. Malaikat jadi saksi. Bukankah ada hadis, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat orang tu berulang-alik ke masjid surau tu, kamu lihat dia berulang-alik selalu, maka bersaksilah, jadilah saksi, kata orang ni ada iman kuat. Sekarang yang jadi saksi ni malaikat. Syahadatum, malaikat menyaksikan orang ni orang baik, orang soleh, ahli masjid, ahli surau. Dapat satu lagi per 25. Yang ke-9 tadi tu, ijabatul iqamah, jawab qomat. Ya. Solat sunat ni yang mana paling afdal sekali masa kita nak masuk dalam surau atau masjid? Adakah solat tahiyatul masjid dengan tahiyatul masjid dengan solat sunat wudu? Ya. Yang mana paling dulu, Ustaz? Bila masuk masjid, maknanya penghormatan kepada masjid itu adalah dengan solat. Penghormatan kepada masjid itu dengan solat. Maka apa-apa solat sudah dikira tahiyatul masjid. Apa-apa solat itu kaedah dia. Apa-apa solat sudah dikira tahiyatul masjid. Kalau Baitullah Kaabah, tahiyatul bait at-tawaf. Tahiyat, penghormatan bagi Kaabah, Baitullah ialah tawaf, bukan solat lagi. Jadi penghormatan kepada masjid adalah solat. Jadi bila kita masuk tu semayang berjamaah, kita semayang berjamaah. Semayang berjamaah fardu itu adalah tahiyat kepada masjid. Tak payah dah tahiyatul masjid dah. Dah include masuk dalam tu dah. Jadi sekarang kita masuk, kita semayang sunat wudu, ambil wudu semayang sunat dalam mana kita sudah menghormati sebab kita semayang. Semayang. Kita solat sunat tahiyatul masjid pun kita menghormati. Jadi syarat dia sebelum duduklah. Cuma masalah dia mana afdal? Mana afdal antara wudu dengan tahiyatul masjid? Jadi afdal tu mana lebih baik? Ini akan ada perbezaan lah. Kan ada perbezaan. Jadi saya ingat tak ada masalah lah. Nak pilih mana-mana. Boleh. Mana wuduk dulu, lepas tu tahiyatul masjid pun tak apa. Nak tahiyatul masjid dulu pun, wuduk kemudian. Saya ingat tahiyatul masjid dulu lah. Tahiyatul masjid dulu, kemudian berwuduk. Kalau tak pun, kalau sunat wuduk pun, masuk dah dalam tu tahiyatul masjid. Sebab kita semayang. Kita sampai-sampai itu kita semayang, apa-apa semayang pun, sudah dikau menghormati masjid. Itu kalau kita nak mudahlah, kalau nak mayang banyak, buatlah asing. Yang ni tahiyatul masjid, dan ni sunat wudu. Bolehlah kita nak asing kan. Jadi kalau kita nak masuk, gabungkan pun, sudah dikau menghormati masjid, apa-apa semayang, termasuklah semayang sunat wudu. Baik, itu antara jawab qomat. Antaranya lagi, al-wuquf muntaziran ihram al-imam, berdiri menanti takbiratul ihram tu imam. Bila dia datang awal, dia dengar qomat, jawab azan dengan qomat, tu imam kata rapatkan saf,
betulkan saf, luruskan saf. Dia pun berdiri menanti semayang berjamaah dimulakan, itu dapat lagi 1/25. Yang seterusnya, idrak takbiratul ihram, mendapat takbiratul ihram sejurus selepas tu imam takbiratul ihram. Dia dah berdiri dah, tu imam Allahu akbar, dia makmum pun Allahu akbar. Kalau beza jarak pun dia nak betulkan butang sikit. Tu imam Allahu akbar, dia Allah, itu kiralah mana tak jauh beza, tak jarak jauh sangat daripada takbiratul ihram tu imam. Itu dapat lagi 1/25. Jadi kalau datang ke rakaat kedua tak dapat lah. Tak dapat lah. Ya. Saya sampai tadi rakaat ketiga. Tu imam rakaat ketiga. Dapat tak? Tak dapat. Semua tak dapat. Maghrib semua tak dapat. Kuliah maghrib mana nak sampai on time. Mana nak sampai sebelum azan. Semua sampai lepas azan. Kan? Kadang-kadang sampai tu masuk dalam surau masjid tu imam tahiyat akhir lah. Kan? Sambil kita duduk jalan tu kita duduk baca at-tahiyyatul mubarak, nak bagi dan dengan tu imam tu. Kan tu imam baru tahiyat, baru mula tahiyat, saya berjalan at-tahiyyatul mubarak, sempat lagi ni at-tahiyyatul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita tak baca tu, tak baca. Kan? Terlepas kita tu imam bagi salam terlepas. Jadi kena baca tahiyat sama dengan tu imam tu. Tak dapat. Pasal apa tak dapat 25 darjat? Pasal tak dapat takbiratul ihram dengan tu imam. Tak menanti. Masa tu imam tengah berdiri tu tak menanti. Tak jawab qomat. Masa qomat tu duduk nak kereta lain. Ya. Masuk masjid tak baca doa. Pasal tengok tu imam tahiyat akhir nak baca doa apa? Tak sempat. Kan? Kaki pun tak kira dah. Kanan kiri tak kira dah. Datang masjid naik kereta. Bukan berjalan kaki. Jawab azan tak? Pasal duduk dalam kereta. Cuma datang awal tu dapat. Maghrib datang awal. Pasal kalau maghrib 7.30, pukul 7 tolak lah. Tuan-tuan tak mandi lagi. Saya dah tolak lah. Itu datang awal tu. Yang tu dapatlah 1/25. Ya Allah SWT. Kemudian seterusnya jawab tu imam. Ketika tu imam kata sami'allahu liman hamidah. Ya. Kemudian seterusnya khusyuk. Semayang tu ada khusyuk. Kemudian seterusnya memperelokkan keadaan semayang tu. Bagi elok sikit. Ya. Baik. Ini sebahagian daripada 25 perkara yang dibahaskan oleh Al-Imam Ibn Battal nak dapat pahala 25 atau 27 darjat. Jadi maksudnya bukan semata-mata semayang berjamaah dapat 25. Jadi bila kita zaman PKP tu tak boleh datang masjid surau, semayang berjamaah di rumah dapat tak 25? Pasal apa? Kalau ikut huraian ni tak dapat lah. Pasal Tok Bilal tak ada nak azan. Jalan kaki tak ada. Tahiyatul masjid tak ada. Pasal dia berjamaah ni dia kira masjid. Masjid surau masjid lah. Ini kira masjid lah ni. Pasal dia nak kira fadilat 25 tu masjid surau. Dia bukan di rumah. Pasal ada hadis. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ulama faham ulama faham. Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqi 25 dhi'fa. Semayang seseorang secara berjamaah digandakan pahalanya atas solatnya berjamaah di rumah dan di pasar. Nabi kata solat berjamaah
digandakan berbanding solat berjamaah di rumah dan di pasar. Jadi sebut tak masjid? Tak sebut. Tapi Nabi sebut tak rumah? Nabi sebut tak pasar? Jadi sini maksudnya di mana? Masjid. Solat berjamaah maksudnya di masjid, surau, digandakan pahala berbanding solat berjamaah di rumah dan di pasar. Itu ulama faham. Ulama faham. Dengan 25 darjat. Pasal apa? Wadzalika annahu, yang demikian gandaan 25 tu pasal apa? Annahu idza tawaddaa, dia bila berwudu, fa ahsanal wudu, dia memperelokkan wudu, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid. Jadi wudu di rumah kan di masjid? Di rumah. Jadi SOP sembahyang wudu di mana? Di rumah. Jadi SOP itu ada hadis. Wudu di rumah tu ada hadis. Ini hadis dia Sahih Bukhari. Dia berwudu lalu lepas wudu tu dia keluar ke masjid, ke surau. Jadi itu ulama faham, Imam Battal dia faham daripada hadis inilah. Dia perincikan bagaimana nak dapat 25 darjat tu. Solat berjamaah di masjid. Jadi 3 bulan kita sembahyang berjamaah di rumah tu, 5 waktu cukup. Tak dapat 25 darjat. Penat sajalah. Darjat tu pahala lah. Pahala digandakan. Ada hadis kata darjat. Ada hadis ni kata darajatan. Salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Semayang berjamaah melebihi solat tidak berjamaah dengan 25 darjah. Ada hadis tadi ni sebut semayang berjamaah digandakan pahala berbanding solat di rumah dan di pasar dengan 25 kali dhi'fa, kali ganda. Maknanya darab tengoklah pahala dia tu ya. Baik. Jadi macam mana? Yang antara 2 darjat Tu filem, nama filem. Antara 2 pula. Wallahu alam, kalau kita baca dalam hadis lain pula, kadang sebut darjat tu, kadang-kadang 1 darjat di antara langit dengan bumi. Itu ada hadis yang cerita bab lain lah. Cerita bab lain. Bukan dalam bab sembahyang jemaah ni tak. Ada hadis disebut nak beza 1 darjat tu antara 1 darjat setinggi langit dan bumi. Kalaulah yang tu kita bawa lah ni, Allahu Akbar. Jadi saya ingat tidaklah sampai tahap macam tu 25 darjat tu mana digandakan 25 kali ganda. Lebihlah pahala. Maknanya kalau yang ni upah RM1, yang ni upah RM25. Kan? Itu kalau sekali sembahyang, sikitlah. Tapi kalau 5 kali sembahyang, yang sembahyang seorang baru dapat RM5, pasal RM1. Yang tu dapat RM25 sekali sembahyang, darab 5. RM125. Banyak. Kan, banyaklah. Itu pahala. Lebih kurang begitulah cara mudah kita faham. Baik. Sekarang ini pandangan Imam Ibn Battal. Ijtihad di kalangan. Dia macam fiqh lah. Fiqh Rasulullah tak kata rukun wudu 6. Kita macam Rasulullah tak kata rukun wudu 6. Ulama yang kata rukun wudu 6. Jadi sebab itu dia akan beza sikit. Yang ni kata yang ni wajib, yang ni kata sunat. Pasal Rasulullah tak kata yang ni sunat Rasulullah tak kata yang ni sunat, ini wajib. Ulama dia kaji, yang ni wajib, yang ni sunat. Tapi Rasulullah buat belaka. Masuk air dalam hidung Rasulullah buat, ulama kata sunat. Berkumur Rasulullah buat, ulama kata sunat. Basuh muka Rasulullah buat, ulama kata wajib, rukun. Jadi situ dia kata rukun, yang ni rukun, yang ni sunat. Mana ulama ijtihad daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia akan beza sikit. Tapi dia tak lari daripada Quran dan hadis. Begitulah ni. Ini ijtihad Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Nak dapat 25 tu kena buat satu 25 perkara. Tetapi pandangan ini dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Ada ulama tak setuju.
Maka ulama yang lain berpendapat, yang ni yang mudah sikit lah yang kita nak pegang ni, iaitu semata-mata solat berjamaah sudah dapat 25 darjat. Tak perlu awal, tak perlu jawab azan, tak perlu jawab qomat. Ya. Datang semayang berjemaah je 25. Di masjid pun 25, di surau pun 25, di rumah pun 25. Jadi kita PKP tu 3 bulan di rumah tu dapat tak 25 darjat? Dapat. Ini sebahagian ulama kata. Ini yang mudah sikit. Ini mudah ni. Sonok sila ni. Kan? Okay. Kan tidak rugi lah kita RM1 kan. Ni dah RM125, 25 tu kan. 3 bulan darab tengoklah berapa ribu dapat tu. Kan? Kalau RM1 3 sehari RM5, 30 hari RM150. Nampak? Sikit ni. Baik, jadi pandangan kedua, semata-mata solat berjamaah dapat 25. Di mana semayang tak kisah. Main bola, semayang tepi padang tu 4 orang 5 orang dapat pahala berjemaah 25. Ya. Di rumah dapat 25, di pasar 25, tempat kerja. Pejabat kita tempat kerja itu adalah musalla surau kecil tu, dah boleh muat 5 orang 10 orang, kita semayang jemaah situ. Dapat 25. Ya. Zuhur mungkin kita keluarlah nak cari makan, kita singgahlah semayang surau mana masjid mana. Asar kan, mayang kat situ je. Kan? Dapat dah 25. Syarat dia berjamaah. Dia tak perlu buat yang sebut list tadi itu, tak perlu. Datang awal 25, datang tahiyat akhir, tu imam tahiyat akhir 25. Jadi saya tadi dapat 25. Atas tafsiran yang kedua. Jadi saya tak upah kisah tengok pun, datang lambat tak apa. Datang tu imam bagi salam. Boleh tak dapat 25? Cari makmum lantik dia tu imam. Semayang berjamaah dengan dia, dapat 25. Kalau tak ada, itu yang Rasulullah kata, tolonglah kawan kamu. Rasulullah suruh tolong kan. Orang ni datang nak semayang jemaah tak ada, tolonglah. Mana bangunlah semayang sunat. Dia semayang berjemaah kan, tolonglah. Nak bagi dapat pahala 25 tu. Nanti kawan tu semayang ba'diyah, kita semayang fardu. Dia semayang sunat ba'diyah, kita semayang fardu. Semata-mata solat berjamaah dah dapat 25 darjat. Jadi ujung dia kita nak ambil pendapat yang mana? Cepat. Tak bagi pilihan jawapan lagi. Pendapat pertama atau pendapat kedua? Semua setuju semua setuju yang kedua lah. Memudahkan kita, meringankan kita, menggalakkan kita hadir sembahyang berjemaah. Kalau tidak beratlah. Datang tengok orang dah mula sembahyang, tak dapat, dah dulu balik lah. Balik. Sembahyang sini pun tak dapat 25, sembahyang di rumah pun tak dapat 25, balik lah. Jadi kita rasa tidak motivasi. Jadi kita ambil pandangan kedua, semata-mata solat berjamaah sudah dapat pahala 25 jamaah atau 27. Cuma saya nak buat kesimpulan hujung ni, di antara pendapat pertama dengan pendapat kedua, saya nak gabung jalinkan, iaitu pendapat pertama kata kena list. Itu baru dapat 25 kan. Pendapat kedua semata-mata solat berjamaah dapat 25. Saya gabungkan dua pandangan ni, iaitu semata-mata solat berjamaah dah dapat pahala 25. Tetapi kalau kita boleh buat yang senarai tadi tu, bonus 25 plus. Dia jawab azan 25 semayang berjamaah plus jawab azan. Dia jawab qomat 25 plus jawab qomat. Jawab azan, jawab qomat. Makna dia ada bonus lagi. Soft pertama berbanding soft kedua. Dia soft kedua 25, soft pertama 25, tapi soft pertama bonus pasal soft pertama. Saya terlupa nak sebut tadi tu. Ada satu lagi yang teringat ni. Allahumma salli ala. Yang dapat 25 tu kata, ini balik pandangan pertama. Dia kata menyamakan soft dan menutup lubang-lubang.
tidak ada jarak 1 meter, 1.5 meter. Ini pandangan pertama tadi, baru dapat 1/25 lagi. Jadi pandangan kedua tak kira jarak tak jarak ke, yang penting berjamaah dah dapat 25. Ya, dapat 25 semata-mata berjamaah. Dia mumayyiz. Mumayyiz. Anak kita 7 tahun 8 tahun dia boleh berjamaah dah. Dia mumayyiz. Semata-mata jemaah dah dapat dah. Ya, kita boleh latih dia semayang, tengok dia semayang betul tak betul, kita semayang berjemaah dengan dia, kan? Latih dan insya-Allah dapat pahala berjamaah. Ya, jadi mungkin ada masa kita tak semayang di surau, di masjid, kan? Kita nak latih anak kita semayang di rumah dulu kan? Tak apa, tak ada masalah. Ya. Kalau mumayyiz tak lari tak? Yang lari tu umur tak mumayyiz lagi tu, 3 tahun 4 tahun lari. Mumayyiz tak lari, tahu lagi kita rotan dia. Kan 7 tahun kan Rasulullah suruh sembahyang, 10 tahun rotan kan. 10 tahun tak balik lagi mumayyiz, dia tak lari. Kalau dia lari pun pasal wuduk batal dia ambil dia datang balik. Insya-Allah. Mumayyiz tak lari. Pasal dia tahu dah, kesal kalau tak sembahyang habis piam. Rotan. Kan. Jadi semata-mata insya-Allah dapat. Jadi ya sah. Tak ada isu, boleh. Cuma dia khatan atau tidak, itu timbul isu kebersihan tu lah. Isu kebersihan tu, mana ada najis dalam kemaluan itu. Itu timbul isu itulah. Tapi kalau dia dah khatan, umur 10 tahun 11 tahun jadi imam, sah. Mana dia sembahyang berjamaah, mana isteri kita tak datang, mak dia tak datang. Mana kita datang, kita suruhlah anak lelaki kita sembahyang jemaah dengan mak lah. Dapatlah pahala 25 tu. Anak isteri kita dapat, anak kita dapat 25 sembahyang jemaah. Di samping melatih anak kita sembahyang berjemaah, dia jadi imam. Kan? Insya-Allah, ya. Jadi imam tak syarat baligh. Imam syarat mumayyiz. Syarat dia tak sebenarnya baligh, tak semestinya, ya. Jadi kita kesimpulan, semata-mata sembahyang berjemaah 25, kalau boleh buat rapat saf bonus. Tidak anggang bonus. Tapi sah dah sembahyang ni. Sebab tu dalam ni, kaedah dia dalam ni, tu imam sini ada saf, kita nak sembahyang belakang-belakang seorang tu. Jemaah lagi tu. Masjid Negeri. Masjid Negeri berapa saf sembahyang jemaah Maghrib Isyak? Dia punya lebak ni tu 80 orang, 120 orang boleh masuk tu. Ada 2 saf, 200 orang. Bilik ayak di belakang Masjid Negeri. Kita ambil wuduk, nak berjalan ke depan, Allah penat jalan. Kereta kita parking dekat belakang tu. Kita semayang di situ, beza tu ada 20 saf lagi. 40 saf. Sah tak jemaah? Sah. Pasal dalam masjid, dalam satu bangunan. Dapat dah pahala jemaah. Cuma bila tak bersama sah, dia potong lah, bonus lah. Bonus tak dapat lah. Saya ingat macam tu lah. Ya. Jadi kita tak perlu nak ke depan. Tapi boleh. Dia tak kira. Mana datang sembahyang ni, sembahyang jemaah seorang-seorang itu. Sini 3 saf penuh. Seorang boleh. Walaupun orang dah rapat, kita masih nak seorang-seorang, nak jarak. Boleh. Cuma tak dapatlah bonus merapatkan saf tu. Ya. Tak dapat itu je lah. Maksudnya? 2 tingkat. Walaupun cuma dia tengok syarat lah. Dia boleh naik ke atas atau tidak tanpa membelakangkan kiblat. Ada tak? Macam kita sembahyang Masjidil Haram, hotel itu, boleh tak kita turun sampai ke Tok Imam tanpa membelakangkan kiblat? Kalau boleh sembahyang macam mana? Tapi biasanya tak boleh. Pasal tak ada tangga, dia mesti beralih ke belakang. Jadi kita nak sampai ke Tok Imam, kena membelakangkan kiblat, nak turun tangga, turun lift. Mana tak boleh berjemaah di situ.
Dalam masjid tak kira. Kalau luar masjid, ada syarat 300 hasta daripada tu imam ataupun daripada jemaah terakhir. Syarat dia jangan lebih pada 300. Pasal imam dalam bangunan, kita di luar bangunan. Itu kalau saf tak bersambung. Kalau saf sambung tak kisahlah. Saf. Itulah tengok tu sampai dah 300 hasta tu. Lepas tu dah bangunan lain lah. Ni bangunan masjid, ni bangunan hotel. Syarat dalam fiqh mazhab Syafi'i boleh sampai kepada tu imam tanpa membelakangkan kiblat. Kan Masjid Tower tu tingkat 9 tu kan. Zam-Zam Tower tingkat 9 tu. Nampak Kaabah tu kalau dari surau tu. Tapi nak turun sampai ke Kaabah tu mesti membelakangkan kiblat. Maka dalam mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab lain mungkin sah sebab tu Arab dia semayang kat situ. Jemaah Masjid Haram. Kerana pandangan fiqh dia sah. Fiqh kita tak sah. Isyak lagi? Nah? Isyak? Ya. Semayang apa ni? Boleh, nak bergerak pun boleh, tak bergerak pun tak apa. Bergerak pun boleh, tak bergerak pun tak apa. Boleh bergerak. Kalau tak bergerak pun tak apa. Pasal dia tak lebih pada 300 hasta. Baik, kita berhenti dekat tu. Kita tak boleh lama-lama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah